Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Minta sambung sekejap je. Dah nak habis dah tadi. Sikit je lagi. So, okey. Okey Mazat Aziz. Tadi Umi terputus mungkin line slow kot. Jadi begitulah dengan rahmat, kasih sayang, rahmat daripada Nabi, kasih sayang Nabi kepada kita, dan mana kita Nabi ajar kita sesuatu yang baik, ajar dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan rahmat, kasih sayang Nabi. So kita dari solat 50 waktu, Nabi minta sampai kita dapat 5 waktu je kita menjalankan dan rahmat Nabi ni seluruh alam lah. Semua dapat daripada rahmat Nabi ni. Jadi bukankah telah diberitahu oleh Nabi SAW seorang wanita yang mana dia adalah ahli dalam puasa, dia adalah ahli dalam solat, tetapi tiada rahmah kepada seekor kucing, diikatnya kucing di rumahnya tanpa diberi makan. Kan kucing pun dikata, apatah lagi ibu bapa yang Umi dah tinggalkan tadi tu. So jagalah ibu bapa tadi. So ni kucing, diikat kucingnya walaupun dia ni solat. Orang wanita ni pun solat, dia puasa, semua dia taat perintah Allah tu. Tapi dalam masa pertama dia tak ada rahmah, tak ada ihsan kepada seekor kucing ni. Diikatnya kucing tu, diberinya di rumahnya tanpa diberi makan. Tak boleh kan, kalau kucing ngiau kat belakang rumah tu, Umi kata tauklah, kalau ada ikan, tauklah seekor ikan, sedekahkan dia kan, bagi dia makan walaupun tak bagi masuk dalam rumah, tak apa. Kadang banyak ada kucing dalam rumah pun tak terkawal juga. So bagi je makan, jangan rasa kedekut, sebab wanita ni diazab dalam api neraka sebab walaupun dia solat, walaupun dia puasa, tapi dia tak ada sikap rahmah, tak ada sikap kasih sayang, tak ada sikap ihsan kepada seekor kucing. Lalu baginda SAW bersabda dia di neraka. Na'udzubillah. Masuk balik, alhamdulillah. Tadi mungkin internet slow tadi. So dia dah padamkan internet ni, mungkin cakap banyak sangat kot. Lalu dia tidak mendapat manfaat daripada solatnya, puasanya, walaupun apa saja amal baiknya, apabila tiada sifat rahmah walaupun dengan kepada haiwan. Jadi Nabi ajar kita berkasih sayang. Walaupun kata kita buat baik macam mana pun, puasa kita cukup, solat kita cukup, kita buat solat sunat lah apa, tapi kalau kita tak berkasih sayang dengan haiwan ni pun tak boleh juga. Tak ada rasa kesian. Kucing tu miau minta makan kan. Dia tak tahu kalau nak makan. Mungkin kita faham juga, tapi kita fahamlah bahasa binatang kan. So dia nak makan. Tahulah kalau seekor seekor ikan ke, sekatul ayam ke, bagilah dia makan supaya esok tak disoal jawab. Kan banyak kita akan disoal jawab nanti kalau kita kita tak jaga dengan keadaan. Ada kalau ahli sufi tu lagi ambil berat. Tak tahulah kalau dia dengar kita baca lagi halus tentang ahli sufi ni, dia bawa satu payung. Satu payung dulu kan payung kertas tu. Payung yang jenis yang kertas tu. Bila payung kertas ni, dia dalam tu ada semut. Sedangkan ahli sufi tu dia dah berjalan jauh dah. Sedang jauh dalam perjalanan. So bila dia buka ada semut, nampak banyak semut, dia balik, pergi letak payung di tempat tu balik. Dia kata takut semut tu nanti dia tinggal anak-anak dia ke apa. Macam tu fikirnya. Kat rumah saya selalu kucing luar datang tunggu depan pintu, minta makan, tak tergamak nak biar pergi dengan keadaan lapar. Bagus, alhamdulillah. Ini ada sifat ihsan Azman. Allah bagi macam tu. Alhamdulillah. So sebab kita kena rasa kasih sayang dengan makhluk lain. Kena rasa sayang. Tu kan dia kata kalau kata makhluk kucing, tapi kata kalau sesama manusia pun tengok mereka dengan kasih sayang. Jangan nampak pandang macam
Buat tak kisah je kalau kita nampak pengemis ke kan. Kat tepi jalan kita lalu-lalu, kadang Allah nak datangkan pahala sedekah kita macam tu. Jumpa pula orang minta datang-datang bertubuh tabung, bagi je. Tak kira lah dia nak tipu ke tak tipu, tu soal dia. Tapi orang minta kita, Nabi kata bagilah, walau tak bagi banyak, bagi RM1, okeylah juga kan. Kan rasa macam tapi bagilah, maksudnya bagi dengan kasih sayang. InsyaAllah doakan mereka. Tengok mereka tak tutup aurat, doakan mereka. Jangan hina mereka sebab kadang mereka tak dapat hidayah lagi. Cuma hari ni bab pergaulan tu ni kata kena jagalah. Sebab kalau kita ni, kalau kawan tak pilih, nanti takut kawan tu mempengaruhi kita. Kita tak kuat iman, so kita terbawa-bawa. Itu tak boleh. Nabi pun kata kita tak boleh macam kena pilih juga. Kalau kata Nabi kata kalau nak buat satu rumah pun pilih tempat yang baik-baik. Kan. So kita kena pilih tapak rumah kita juga. Jangan duduk di kawasan yang kata kawasan tu macam kawasan teruk lah. Jangan duk pilih macam tu. Jadi kena ni. Sebab kita belajar daripada alam sekitaran juga. Faridah Haji Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Illa sabri. So itulah sifat rahmat. Sebaliknya terkadang orang yang punya sifat rahmat di hatinya tetapi ada perbuatannya mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada perbuatannya yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, orang sebegitu mempunyai peluang mendapat hidayah. Baliknya terkadang orang yang punya sifat rahmah di hatinya tapi ada perbuatannya melanggar perintah Allah. Dia ni kasih sayang dengan manusia, kasih sayang, kasih dengan binatang. Tapi dia dalam masa sama dia langgar juga perintah Allah. Kadang-kadang dia tinggal solat, kadang dia tak buat juga kan. Tapi orang sebegini mempunyai peluang untuk mendapat hidayah, bimbingan dan taufik. Jadi apa Allah pandang di sini? Nilai sekeping hati. Kan? Kalau mu buat bahan orang kata jaga Allah ni banyak maksudnya solat, puasa tapi hati tak baik, hati sombong dengan manusia, hati sombong dengan binatang-binatang, tak berkasih sayang, tanam pokok biar kering kontang, tak siram, tak ada rasa belas ihsan. So Allah tak pandang juga. Tapi kalau orang ni bukanlah dia ni, tapi kebetulan kita tengok orang ni baik sangat. Dia baik dengan sama manusia, dia selalu berkasih sayang, dia selalu memberi, dia apa semua. Orang ni kata Nabi, dia ada peluang untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian contoh diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang seorang insan daripada Bani Israel. 2 rekod yang disebutkan di mana mungkin perkara itu dua berlaku. Rekod yang pertama menceritakan tentang seorang wanita. Maaf cakap beliau mempunyai sifat pelacur. Akan tetapi tak kala melihat seekor anjing kehausan, perempuan itu turun dalam perigi. Lalu dia mengambil air dan menggunakan kasut yang diberikannya kepada anjing yang kehausan. Kan semua kan ada pernah dengar kan cerita ni. Kerana perbuatannya menunjukkan sifat rahmahnya kepada anjing itu, Allah mengurniakan hidayah kepada wanita itu untuk bertobat kepada Allah dan dimasuk oleh Allah Subhanahu Taala ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Kan Allah pandang hati dia. Hati yang baik sebenarnya hati yang baik adalah hati yang jernih. Hati yang jernih ni layak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau hati yang keras, masih lagi buat ibadat tapi ada yang itulah yang kata dalam Quran banyak cerita pasal munafik tu. Munafik dia macam berpura-pura. Buat ni sebab buat kerana orang, buat ni kerana orang, buat ni kerana orang, buat ni bukan ada buat semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu Taala ada di sebaliknya. Nanti kalau ni orang tengok macam mana pula tu buat orang tengok tu hati tak ada keikhlasan hati. Nanti itulah Allah tak pandang amalan yang sebegitu walaupun dia buat tapi hatinya. Seterusnya riwayat yang kedua, seorang lelaki yang banyak melakukan maksiat kepada Allah. Namun kemudian dia pernah memberi minuman kepada seekor anjing juga. Lalu dia juga menjadi sebab dia dikurniakan hidayah oleh Allah SWT. Setelah diampunkan segala dosanya dan akhirnya nanti dimasukkan
akhir nanti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kenapa dalam ni ada cerita 2 ekor, maksudnya anjing. Walaupun anjing tu, kita nampak anjing tu adalah satu binatang yang kita rasa nampak macam jijik lah kan. Sebab dia najis najis berat, tapi Allah pandang dia walaupun dia adalah hamba Allah. Walaupun dia adalah makhluk Allah. Walaupun hanya seekor anjing yang tidak boleh disentuh oleh orang Islam, tidak boleh makan oleh orang Islam. Tapi Allah pandang tu. Tapi bila ada seorang kita ni sebagai orang Islam yang beriman, yang ni percaya kepada Allah Subhanahu Taala, walaupun orang kata dalam bab ketaatan tu tak ada sangatlah, macam kurang sikit, tapi akhirnya dua-dua orang lelaki dan wanita ni memang dapat taufik dan hidayah. Allah berikan hidayah kepada dia. Allah rasa dia berkasih sayang dengan binatang, dan Allah berkasih sayang dengan dia. Allah bagi dia hidayah. Dan Allah masukkan di dalam syurga. Untungnya kan. Jadi jangan hari ni kita jangan rasa dabik-dabik dada, rasa kita dah cukup hebat dah dengan ilmu kita, dah cukup hebat dah dengan amal kita, sedangkan kita tak ada berkasih sayang dengan makhluk-makhluk lain, dengan dengan makhluk lain lah, maksudnya dengan binatang-binatang kita tak rasa belas kasihan, kita buang, kita penggal sesuka hati kan, dengan dengan tanpa rasa ihsan kita, takut kita amalan kita Allah tak terima. Berkasih sayanglah kita sesama, apatah lagi bersama kita, apatah lagi kepada ibu bapa kita yang menjaga kita, yang mendidik kita, ibu yang melahirkan kita tu. Kita berkasih sayanglah dengan mereka. Janganlah maksudnya ambil spend nak masa macam mana, nak dihantarkan mereka ke rumah orang tertua pula kan. Kecil mak jaga, kita tak hantar pun, kita rumah orang tertua jadi kan duduk jaga, apatah lagi yang duduk kat kampung-kampung tu kan. Mana ada nak hantar nursery kan. Jaga siang malam jaga kita. Tapi kita besar, ibu dah bagi kita didikan apa semua, dah pandai-pandai, mengajar mengaji dah tinggi-tinggi, pangkat pun dah tinggi. So kita tak mampu jaga mak ayah kita, rugi nanti kan. Nanti satu, kita dah menolak rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Nanti kita takut, kita rasa kita dah cukup hebat, cukup berjaya. Nanti pulang sana Allah tak redha kita, Allah tak pandang kita, Allah tak pandang kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Apa nak jadi kalau Allah tak pandang kita dengan kasih sayang? Apa akan terjadi dengan kita? Takut kita kecundang di sana. Dan kita ingat hari kita adalah di sana adalah tempat akhir kita, tempat penamat kita. Tak boleh pulang balik mana dah. Dunia akhir, alam akhirat itulah yang kekal abadi. Yang sebenarnya orang yang bijak adalah orang yang buat persiapan untuk hari akhirat. Hari ini berkasih sayanglah kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, sesama manusia, berkasih sayang. Sebab apa? Kita nak pengakhiran yang baik. Kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Jernihkan hati kita. Bila kita jernih hati kita, sentiasa insya-Allah Allah akan bukakan hati kita untuk berkasih sayang sesama manusia. Insya-Allah akan rasa lembut hati kita, mudah rasa belas kasihan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita semua tentunya banyak kelakuan dosa, dan untuk diminta beristighfar kepada Allah SWT dan seluruh kaum muslimin. Kenapa juga kita diseru demikian? Agar tiada benci dan ada kasih sayang di hati seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada seorang yang beriman yang lain. Baik kita kenal maupun tidak, walaupun keturunan bangsa apa sekalipun. Bukankah dalam khutbah Jumaat umpama ini kita sentiasa didengarkan doa agar diampunkan dosa bagi setiap mukmin, mukminat di mana-mana sahaja. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj, dalam ayat yang ke-10 dalam firman Allah SWT yang maksudnya orang-orang yang datang sesudah mereka
Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, kami sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari Mifo. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Dah pukul 12.50, hampir pukul 1 tengah hari. Mudah-mudahan kita semua dapat diredha oleh Allah Subhanahu Taala. Sampai kita jangan berhenti, jangan putus asa walau apapun cabaran dan ujian yang Allah beri kepada kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Taala. Kita terus yakin dan percaya bahawa Allah itu amat pengasih, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha luas pengetahuannya, Allah itu Maha baik, Allah itu Maha Perkasa, Maha Gagah. Jadi kita kena berpegang pada sifat-sifat Allah ini supaya kita terus yakin kepada Allah Subhanahu Taala dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala walaupun apa ujian rintangan yang Allah beri. Kita sentiasa bersangka baik, ada bahkan hikmah di sebaliknya. Insya-Allah, mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin tulus, semakin hari semakin jernih. Maka kita doakan semoga hati kita semakin bercahaya, semakin bercahaya, dan kita jadi seperti cahaya. Di belakang kita cahaya, di depan kita bercahaya, di kiri kanan kita bercahaya. Kita nampak kebaikan, kita nampak akan kesalahan kita. Kan mudah-mudahan kita mudah mengerjakan amal-amal soleh jadi yang dituntut oleh Allah Subhanahu Taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari Info. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ila Sabri, terima kasih Farida Ahmad, terima kasih semua, terima kasih Bazir Aziz. Apa tu kata ya betul ya Aziz Azman kami. Okey, Rokiah Talib, Zara, okey, Ummu Usamah. Terima kasih semua yang sudi live. Mudah-mudahan hari ini bukan hari yang terakhir. Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.